Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini satu soalan yang saya ingat ramai dah tahu, cuma saya jawab. Kita jawabnya kali ini. Cuma kita nak bagi tahu untuk yang tak dengar lagi. Ini kaedah. Kita tahu kaedah ni, tuan-tuan boleh jawab banyak soalan lain. Saya bagi tahu satu kaedah, tuan-tuan boleh agak dah main soalan kok mana pun agama ni, hak kaitan macam ni, jawapan dia macam ni lah. Iaitu kaedah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak hilang dengan syak. Dalam hidup ni yakin, kita tak boleh hapuskan yakin dengan syak. Yakin hanya boleh dibuang dengan yakin yang setara dengannya. Contohnya apa? Saya buat contoh yang ekstrim dulu. Kalau kita tahu orang tu Muslim, dia tu orang Islam, Muslim. Lepas pada tu ada orang pergi habaq kata dia ni orang kata macam keluar Islam. Yang kita yakinnya dia adalah Muslim. Tapi kita syak sebab ada orang habaq dia keluar Islam. Kaedah dia yakin tak boleh dihapuskan oleh syak. Dia Islam ke bukan Islam? Dia Islam. Jadi kalau kita tengok-tengok dia jadi tok imam, kita boleh sembahyang belakang dia tak? Boleh. Kerana hak orang tu kata dengar-dengar tu baru syak. Syak tak boleh pakai. Faham? Okey. Saya buat contoh lain lagi. Hak contoh yang klasik semua orang tahu. Kita mandi. Lepas tu keluar daripada bilik air nak semayang maghrib tak saat ni. Lepas tu dia ingat, ambil air semayang ke tak kita tahu. Masuk main masjid dah ni. Kan? Okey. Yakinnya apa? Ha? Cuba kira betul-betul. Yakinnya apa? Ha? Yakinnya kita ada wuduk ke tak ada wuduk? Yakin? Ha? Ha, yang ni cuba fikir betul-betul. Ini dia panggil yakin tak boleh dihapuskan dengan syak. Yakinnya kita tak ada wuduk lah. Sebab apa? Tadi kita masuk bilik air api macam-macam kan? Kita syak saja. Kemungkinan kita ambil wuduk. Tapi yang pastinya tadi kita tak ada wuduk. Yang tu pasti. Betul tak? Jadi kita kira ada wuduk ke tak ada? Kira ada wuduk tak ada? Tak bilai? Tak ada lah. Pasal yakin tak boleh dihilangkan oleh syak. Syak saja ada wuduk. Yang yakinnya tadi memang tak ada. Okey, saya buat contoh sebaliknya. Yang mudah. Kita lah ada wuduk sembahyang maghrib tadi. Sehari pi sembang main apa jam. Kemudian kita timbul syak. Aku batal ke tak? Tak tahu tadi. Oh, tak katalah hari ni tak ada kuliah saya ke apa. Tak ada apa ceramah apa ihya masjid ni. Kita keluar sembang apa di luar minum air apa lebih ke orang sembang pi. Member tu pula buat keluar pi kedai tu patah balik mai. Masuk nak sembahyang Isya timbul. Batal ke tak tahu tadi. Okey. Balik pada kaedah tadi. Apa dia yang yakin? Yakin ada wuduk ke yakin tak ada wuduk? Siapa yang tak yakin dia seorang yang syak. Ha? Yakinnya apa? Ha? Yakinnya ada lah. Pasal tadi kita sembahyang ada. Ha? Senang ni. Ya, yang confirmnya tadi ada wuduk ke tak? Kita kan tadi sembahyang maghrib. Yang confirmnya ada wuduk tak? Yang kita syak wuduk ke kita syak batal? Kita syak apa? Batal. So kita dikira ada wuduk ke tak? Dikira ada wuduk tak? Dikira ada wuduk lah. Boleh dapat kan ni? Ha? 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 Dia kilas. Tak kilas ha? Balik senang bagi faham ni. Dia kata suruh Misha tengok. Ni kita main sembang kadang-kadang bukan depa lambat faham. Kadang-kadang saya cakap cepat. Kan? Kita sembang hujan-hujan ni dan tak tangkap. Tadi kita ambil wuduk untuk sembahyang maghrib. Betul tak? Artinya kita yakin kita ada wuduk tak maghrib tadi? Kalau tadi wuduk pun tak yakin ada mayang. Kita ada wuduk tak? Yakin tak? Lepas pada tu kita syak. Kita pergi minum pas sembang kita syak. Aku batal ke tak batal?
Yang kita syak wuduk kita ke, kita syak batal? Ha? Kita syak tentang batal ke, kita syak tentang wuduk? Batal lah, pasal wuduk tadi confirm dah. Balik pada kaedah tadi, yakin tidak dihilangkan oleh, tak boleh dihilangkan dengan syak, ataupun syak tak boleh dihilangkan oleh yakin. Maka yang yakinnya ada wuduk ke tak ada wuduk? Ha? Yang yakinnya ada wuduk ke tak ada wuduk? Tak bilai. Yakin ada wuduk tak ada wuduk? Ada lah pasal tadi kita. Berbeza dengan kes tadi. Kes tadi kita confirm kita tak ada wuduk, kita masuk bilik air, buang air apa, kita keluar, aku ambil air semayang tak tahu tak sah. Jadi yang kita syaknya, kita ambil wuduk ataupun tak. Yang kita yakinnya sebelum tu ada wuduk ke tak? So kira ada wuduk ke tak? Kira tak ada. Faham tak? Faham? Okey. Baru nak jawab soalan tadi. Tak, kalau saya habaq ni, tuan-tuan boleh apply pada semua benda. Apply pada semua benda. Termasuk juga pakaian. Pakaian kita bersih. Lepas tu orang kata, rasa baju orang tadi kena najis. Yang tu syak, tapi yang confirmnya bersih. Kira bersih kan najis? Faham tu? Kira bersih kan najis? Bersih. Tapi kalau baju tu memang confirm kena najis, lepas tu kita tak tengok, lepas tu dia patut rasa macam dia basuh dah. Tapi yang kita confirmnya menajis, kira bersih, yakinnya apa? Kita yakin memang dia kena najis. Syak saja mungkin tadi pergi basuh ke tak. Tapi dalam kes najis dia boleh dikesan. Kalau kita cium tak ada apa semua, memang dia dah basuh lah. Tapi okey. Tapi saya nak faham, kalau mungkin makanan, mungkin sumpah makanan, daging, orang masak di rumah kita, orang Islam hidang, kira asalnya halal. Syak tak boleh membatalkan status tu. Kita kira yang asal. Bila kita semayang 2, 3, aku tadi dah 2 rakaat ke 3 rakaat, yang kita confirmnya berapa? Yang kita confirm berapa? 2 dengan 3. Yang kita confirm berapa? 2. Yang kita confirm 2. Pasal bila kita kata 2 ke 3, tang 2 tu kita confirm dah. Yang kita syak berapa? 3. Jadi balik pada kaedah tadi, pegang yang yakin ke pada syak? Yakinnya berapa? 2. So kita kira rakaat kita berapa? 2. Tuan-tuan faham ni kaedah ni? Saya nak bagi tuan-tuan jadi mufti. Jadi bila artinya, sebab tu dia ada majmu'ah, bilangan daripada kaedah-kaedah dalam agama ni. Bila kita tahu kaedah itu, kita tahu bagaimana landasan fatwa itu berjalan. Pandangan-pandangan hukum itu berjalan. Ada qawaid fiqhiyah, ada usulul fiqh, kan? Okey. Maka bila kita 2 ataupun 3, kiranya berapa? 2. Tapi kalau ada orang 2 ke 3 ke 1 ke 4, yang tu tak wajib semayang, gila. Melawak tu. yang tu maksudnya akal dia tak betul lah, kan? Tak ada lah orang macam tu. Biasanya 2 ataupun 3, 2 ataupun 3 ataupun 1 ataupun 2. Kita ambil yang paling sikit. Sama juga kalau kita tawaf. Tuan-tuan pergi Mekah kan? Tawaf 5 ke 6 tak tahu ni. Bini kata 5, kita kata 6. Abang ni nyanyuk 5, dia kata, 6 dah ni. Jadi kita syak. Hang bagi aku confuse 5 ke 6? Sebab yang confirmnya berapa? Yang kemungkinannya apa? 6. Maka kira 5. Kira 5. Di atas kaedah ni banyak juga dibina kaedah-kaedah yang lain, termasuk al-aslu bara'atu zimmah. Asalnya seseorang tak dianggap bersalah sehingga dibuktikan ia bersalah. Pasal asal seseorang tak boleh dituduh, asalnya dia tak salah. Lepas tu orang tuduh dia salah, kita kira dia tak salah, sehingga datang status yang sama meyakinkan dia bersalah. Kerana syak tidak boleh menghilangkan yakin. Syak tidak boleh menghilangkan yakin. Macam tu juga kita masa puasa, batal tak batal, ni ayat masuk. Kalau syak, kira asalnya sah, maka hukumnya sah. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Bagi tahu kalau satu orang tu semayang tiba-tiba dia rasa macam dia keluar angin, tapi dia tak pasti keluar angin ke tak. Terutama orang tua-tua kan. Bukan semua tua-tua sini okeylah. Tua-tua di tempat lain mungkin. Kan tak pasti, tak ubah sihat. Aku ni dah buang angin ke belum? Kan. Nabi kata hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Nabi nak buang benda tu. Nabi kata sehingga dia dengar bunyi ataupun dia terhidu bau. Kalau tidak, dia syok. Nabi kekalkan status yang asal. Di atas kaedah ini berjalan semua hukum hakam syarak yang mana yang saya sebutkan itu. Soalan dia ada yang kedua, nak sujud sahwi. Sujud sahwi orang kita panggil, dia sebenarnya sujud sahwi. Sujud sahwi semalam kuliah saya dapat kan. Sujud sahwi ni baca apa? Okay. Sebahagian orang dia baca subhana man la yanamu wala yashu. Tetapi di sana tidak ada apa-apa hadis yang sahih. Tidak juga ada hadis yang dhaif. Tak juga ada hadis yang tersangat dhaif. Hatta palsu pun tak ada yang menyatakan bacaannya subhana man la yanam wa la yashu. Tak ada apa-apa riwayat lah menunjukkan. Yang sahihnya, yang adanya yang kita tahu, bacaan sujud ialah subhana rabbiyal a'la. Walaupun ada buku-buku sebut, kalau tuan-tuan nak tunjuk pasal buku memang saya tahu banyak kitab, hatta fiqh islami wa adilatu wa Bazuhaili sebut benda yang sama. Tapi dia pun sebut di atas, disebut dalam sebahagian kitab bacaannya, dia pun tak bagi tahu sumber daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak apa. Masa bila nak sujud sahwi? Sujud sahwi berapa kali? Ulama khilaf bila nak sujud. Al-Imam Syaukani bincang panjang dalam masalah ni. Kesimpulannya macam ni lah. Apabila kita teringat kita semayang, kemudian kita silap tadi rakaat, kita sujud sebelum memberi salam. Boleh tak sujud selepas memberi salam? Sebahagian riwayat menunjukkan juga ada sujud selepas memberi salam. Ada juga menyebut sujud kerana kita kadang-kadang kita semayang, pas semayang-semayang isteri kita semayang di kita, atau kita semayang-semayang di masjid, tu imam semayang Zuhur 3 rakaat. Hak lain tak apa berani. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hak belakang duk sengap. Weh, bukan 3 tu imam mayang. Tak berani nak tegak, takut dia apa silap. Seorang kata memang 3, aku confirm. Kan? Kalau satu orang itu dia tahu tu imam semayang 3, dia kena bangkit bagi jadi 4 untuk dia. Tapi kalau dia confuse ataupun dia tak terlibat dalam semayang tu, dia tengok dia main tu imam, tadi tu imam semayang 3, macam mana nak buat? Tu imam tambah, bangun tambah berapa lagi? Tambah lagi 1. Tak payah tambah lagi 4 dah, tambah lagi 1. Ini ada peristiwa Dzuliyadain dalam hadis. Dia semayang, Nabi semayang asar berapa? Kemudian Dzuliyadain tanya, ada apa-apa perubahan ke? Dia tak, kenapa? Rasulullah semayang tak cukup. Kemudian Nabi SAW tanya sahabat lain yang riwayat, apakah benar apa yang Dzuliyadain tanya? Ya, Nabi pun tambah lagi jumlah yang ditinggalkan. Ada soalan lain? Orang yang apa? Orang yang syok tadi, yang tidak boleh yakin dengan syok tu. Biasanya ada orang yang diambil balik semayang tu. Dia ambil balik semayang tu. Ada beza was-was lain. Was-was ni dia tak ada asas. Syok ni kita tak pasti kita tadi buat ataupun tak benda tu. Was-was ni dia dah buat, tapi syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Was-was ini dilarang. Al-Imam Ibn Jauzi tulis kitab Dhammul Muwaswisin, celaan kepada orang yang was-was. Apa dia was-was? Dia ambil semayang, dia kata tak, dia ambil lagi. Saat dia berasa siku tak kena, saat dia berasa apa?
benda tu dah lencur dah, walai semayang 4-5 rakaat dah, dia tak habis-habis lagi dia ambil wudu. Ada yang mandi wajib was-was, mandi keluar, bini sampai nak pergi kerja dah dia duduk mandi lagi, was-was. Saya jumpa banyak orang was-was. Hak tu termasuk was-was ni ada apa sebab? Sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim tulis kitab Aghathatul Lahfan, bincang tentang masalah was-was ni. Antara orang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar 3-4 kali tak jadi, dia dok rasa macam masuk gear kereta lama. Dia tak faham maksud. Kadang-kadang was-was sebab dia tak faham. Dia tak faham maksud niat tu apa. Dia ingat niat tu Allah, dia ingat tu. Itu bukan niat. Itu apa? Mengatur perkataan di dalam perkataan, dalam macam orang nak hafal menyanyi. Itu bukan niat, itu dia hafal. Niat ni semua. Saya nak sebut semua tadi. Ada niat tak? Ada niat lah. Kalau tidak saya sebut sebahagian. Nak tampak nyamuk pun ada niat, nak minum ayak pun ada, tak sengaja aku nak minum ayak. Tak ada. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebut bahawasanya orang yang bersusah payah dengan niat ni ada masalah sikit pada akalnya. Allahu Akbar. Kita mari daripada luar ambil wudu, masuk dalam saf, tiba-tiba tak tahu nak buat apa. Mana sabar kan? Allah tak masuk. Allah. Ini pun satu juga. Kadang-kadang ada Allahu Akbar. Dari segi bahasa salah. Allahu Akbar maksud adakah Allah Maha Besar? Pasal Arab ni dia faham, dia jadi istifham. Allahu ba'athak, adakah Allah yang mengutusmu? Allahu Akbar, adakah Allah Maha Besar? Sekarang Allahu Akbar. Dia baru masuk dia. Tak boleh, salah. Kerana Allahu Akbar, Akbar maksudnya gendang. Allah Akbar, bukan Akbar, bukan maknanya gendang. Jaga mayang. So ini salah. Sebab kita was-was. Allahu Akbar. Ada dah niat tu, kalau tak ada niat tadi tak main masuk duduk dalam saf tu. Kalau pergi ambil wudu, main duduk dalam saf, Allahu Akbar, kita 2, 3, 4 kali tak jadi, kita pegang tangan dia. Ni, hang nak buat apa ni? Kita tanya dia kan. Pasal tengok 3, 4 kali tak jadi. Kemudian dia kata, aku pun tak tahu aku nak buat apa. Dia ni tak wajib sembahyang. Betul? Tak kira dengar aku tak wajib. Pasal apa? Pasal tak berapa waras. Pasal syarat wajib sembahyang kenapa? Berakal. Kenapa akal? Takkan dia tak tahu kata dia nak sembahyang. Saya dulu buat contoh yang lama. Satu orang ambil parang, kejap orang, takik tengkuk orang mati. Dia tak boleh pergi habaq kat mahkamah, saya sebenarnya Tuan Hakim bunuh tanpa niat. Mana boleh pegang? Hang pegang parang ladin, keluar daripada rumah, pergi serang orang. Kita ambil wudu daripada rumah, main masjid, masuk duduk dalam saf, angkat tabir, duduk kata tak ada niat. Ini satu masalah salah ajaran tentang konsep niat. Faham tuan-tuan? Jadi was-was. Sudun, jangan was-was. Allahu Akbar. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan selainnya, Nabi ajar apa? Idza qumta ila shalah fakabbir. Bila nak sembahyang, Allahu Akbar. Tak perlu usalli. Saya tahu ada kitab sebut usalli, tapi dalam hadis Nabi SAW kita mula dengan takbir. Bila kita mengaji kitab, tuan-tuan mengaji kitab kan? Salat itu, as-salatu, apa dah? Sembahyang tu apa? Perkataan, perbuatan, apa dah? Al-aqwal wal a'mal muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Tu imam. Semayang itu perkataan yang dimulakan dengan takbir. Mulakan dengan takbir. Allahu Akbar. Jangan mula dengan yang lain-lain. Okey. Itu kadang-kadang was-was bila dia buang air kecil.
Sebahagian kata ni minta maaf ni dia panggil istibrak. Dia panggil dia kena urut kemaluan dia untuk hilangkan air kencing yang ada. Dari segi fiqh tidak ada nas dalam hal ni. Kalau dia pasti dah tidak ada air kencing semua, dia bersih. Sehingga kadang-kadang orang tu dia was-was. Di dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam Musnad, dia kata direnjis tempat pakaian itu supaya hilangkan was-was. Satgi dia tengok ada air ni air kencing dia syaitan was-was dia. Sebab tu bila orang yang was-was ni satu penyakit, dia teringat nak sembahyang pun dia susah hati dah. Dan was-was ni banyak berlaku. Kadang was-was nikah kahwin, dia main syaitan ganggu dia. Aku talak ke tak talak bini aku? Aku talak ke tak talak? Kadang-kadang dia tanya, dia pergi cerita ada satu orang tu pergi talak. Syaitan main. Weh, dah sebut perkataan talak ni jadi talak. Tuan-tuan mungkin tak ada kes. Saya hari-hari saya terima banyak, tak tahu tak nak baca email ni. Macam-macam perangai orang tentang was-was ni. Sampai tak boleh nak duduk dengan bini. Duk rasa macam dia talak bini. Padahal apa yang dia sebut tak talak langsung. Dia pergi cerita. Ada orang sebut, dia tu sebut aku talak. Aku talak, jadi aku tu talak. Hang pula aku cerita. Dia was-was. Ia satu jenis penyakit. Satu jenis penyakit. Dan agama mencerca was-was. Dan siapa yang ikut was-was itu, dia mengikut syaitan, maka dia hendaklah hentikan. Haram dia mengikut was-was. Dan banyak membaca Qul a'udzu birabbin binnas.